Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku dan hari ini kita akan sembang mengenai Flip Classroom. Okey, tentang Flip Classroom. Kita dah biasa dengar Flip Classroom. Aku sebagai parent pun kadang-kadang aku dengar anak aku sebut Flip Classroom. Kan? Tapi itulah, apa tu Flip Classroom? Okey, Flip Classroom ni sebenarnya satu kaedah pembelajaran Flip Classroom. Dulu kita ada traditional classroom lah. Diorang panggil tu traditional classroom sebab traditional classroom ni kita datang kelas, kita belajar macam biasa, cikgu bagi penerangan, cikgu bagi latihan dekat sekolah dan bawa balik kerja rumah. Tu traditional classroom. Tapi Flip Classroom terbalik. Dia terbalik kepada pembelajaran tradisional lah. Jadi pembelajaran Flip Classroom ni memang nama dia flip tu terbalik, jadi dia terbalik daripada yang tradisional. Flip Classroom, cara dia mudah aja. Semua berkaitan pembelajaran, info-info berkaitan dengan pembelajaran akan diberikan awal, diberikan sebelum kelas bermula. Maksud aku sebelum kelas bermula tu bila mana kelas tu dilaksanakan pada hari ni contohnya. Sebelum hari ni tu cikgunya dah bagi dah dia punya input ataupun bahan-bahan apa yang budak tu patut belajar pada hari ni lah. Semalam atau 2 hari sebelum kelas dia dah dapat dah bahan-bahan tu dan budak tu dah study dulu benda tu dekat rumah. Jadi bahan-bahan yang macam mana? Bahan-bahan contoh macam video, macam kuis dan yang berkaitan lah. Lepas tu bila sampai dekat kelas, ini bila sampai dekat kelas beza dengan tradisional. Bila sampai dekat kelas, murid akan bersoal jawab atau membincangkan perkara-perkara yang mana penting saja, yang betul-betul dia tak faham. Tak adalah cikgu cerita daripada mula sampai hujung kan. Jadi cikgu tu akan fokus kepada benda-benda yang sukar difahami oleh murid dan dia akan explain lah benda tu. Lepas tu masa selebihnya dia akan buat aktiviti. Kalau kimia, sains, fizik, diorang ada eksperimen yang diorang nak kena buat. Jadi masa yang lebih tu bolehlah digunakan untuk aktiviti. Itu bila dekat kelas. Balik pula daripada kelas ni masih lagi dalam Flip Classroom, balik pula diorang boleh extend. Cikgu akan bagi guide supaya diorang ni boleh buat latih tubi ke, boleh extend kepada penambahan pengetahuan ke, ataupun diorang boleh cross curriculum lah, ataupun kita panggil tu gabung jalin dengan subjek-subjek yang lain. Dalam Flip Classroom ni, bahan yang cikgu bagi pada awalnya ni sebelum kelas ni, bahan ni boleh diulang tayang. Lagi satu bahan ni pula budak boleh belajar ikut pace dia sendiri. Yang laju, yang cepat belajar, dia akan mungkin setengah jam je dia boleh tengok video tu, dia dah boleh faham. Tapi yang dia lambat sikit, dia nak faham, dia akan ulang 3-4 kali. Ataupun ada yang murid yang struggle nak belajar kan, dia perlukan kamus belajar bahasa Inggeris, jadi dia perlukan dictionary. So dia boleh pause video, dia boleh cari kamus, boleh semak maksudnya apa, barulah dia faham. Betul? Jadi sebelum datang kelas, dia dah faham dah apa yang cikgu nak sampaikan waktu di kelas. Bila di kelas, cikgu akan bersoal jawab dan membincangkan perkara-perkara yang betul-betul budak tak faham. Lepas tu dekat kelas ada aktiviti. Jadi engagement dengan budak ni bagus. Budak seronok buat aktiviti, datang kelas aktiviti, tak adalah dengan bebel je kan. Dan balik extend. Itulah secara ringkasnya tentang Flip Classroom. Jadi dia ada fasa di mana dekat rumah punya pembelajaran, kelas dan kembali balik kepada rumah. Itu Flip Classroom lah. Aku rasa tu je kot aku nak cerita pasal Flip Classroom ni, sebab video ni aku nak buat ringkas tentang Flip Classroom supaya dapat bayangkan Flip Classroom tu macam mana. Jadi perkongsian aku setakat ni je dulu. Kalau korang rasa bagus ke tak bagus ke Flip Classroom ni, nak komen tentang Flip Classroom yang lebih-lebih lagi kan, sebab aku tak mendalam, korang nak komen lagi, korang boleh komen kat bawah. Sebab aku dah tengok dah banyak juga cikgu-cikgu yang gunakan Flip Classroom ni. Nanti kita kongsi yang benda-benda tu dekat video yang lain. Okey, jangan lupa korang kalau suka konten-konten yang aku buat macam ni, ni first video aku lah. Kalau korang rasa konten macam ni korang suka, korang boleh like dan subscribe. Lepas tu nanti insyaAllah aku akan
buat video-video sembang-sembang santai macam ni lagi. Okay, itu sahaja perkongsian aku hari ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.